Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pada muka surat 71. Tutup mikrofon. Baiklah. Tajuknya ialah keselamatan. Okey, tema masih keselamatan. Boleh nampak? Okey, baik. Tema kita masih keselamatan. Okey, tajuknya ialah selamat di jalan raya. Selamat di jalan raya. Okey, baik. Okey, buka buku teks pada muka surat 71 hingga 73. Okey, mulakan dengan muka surat 71. Okey, baik. Ini dia ya, selamat di jalan raya. Baik, apakah aksesori yang ada di atas jalan raya? Aksesori di atas jalan raya. Tu dia. Nampak tu apa yang ada di jalan raya? Lihat dulu gambar muka surat 71 ni. Cikgu nak kita bercerita dulu tentang gambar ini. Kamu lihat buku teks. Ada juga di paparan yang cikgu buat tu kan? Sama ya pada muka surat 71. Okey, baik. Itu ialah suasana jalan raya di hadapan sekolah. Nampak tu? Nampak ada orang yang pegang apa ni? Nampak tu ya? Ada orang yang pegang ni ialah pengawal keselamatan yang membantu murid-murid untuk melintas jalan raya. Nampak ni yang cikgu gerak-gerakkan di sini ni. Okey, baiklah. Nampak dia memegang tanda berhenti. Jadi kenderaan lain memberhentikan kenderaan mereka sebentar untuk beri laluan kepada murid-murid sekolah melintas jalan masuk ke dalam sekolah ataupun mereka pergi ke hentian bas menunggu giliran menaiki bas ataupun menunggu giliran ibu bapa mengambil mereka. Baiklah, siapa dia ni? Nampak tu, warden. Warden trafik. Sebut warden trafik. Siapa dia ni yang mengawal murid-murid lalu lintas murid-murid di sekolah? Beliau ini kata namanya, gelarannya ialah warden trafik. Apa dia lagi? Nampak ni? Hentian bas. Hentian bas ialah tempat untuk menunggu van sekolah ataupun menunggu kedua ibu bapa kamu datang mengambil. Jangan main ya. Sila telitikan buku teks dan juga paparan cikgu. Ini ialah aksesori jalan raya. Okey, ini ialah aksesori jalan raya yang ada di hadapan sekolah. Yang ada di hadapan sekolah. Okey, ada hentian bas. Kemudian siapa yang mengawal lalu lintas? Warden trafik ataupun pengawal keselamatan. Okey, kemudian nampak murid-murid melintas jalan raya. Okey, kemudian apa lagi aksesori yang ada di situ? Berbendul. Apa tu berbendul? Tahu tak? Yang di jalan raya terus ya kan? Nanti akan ada yang tinggi naik sikit. Namanya apa? Berbendul. Tahu tak berbendul jalan raya? Kalau kenderaan laju, nanti terlanggar berbendul tu dia akan bunyi dom macam tu. Pernah rasa tak ketika mak dan ayah bawa kenderaan? Kita panggil selalu bonggol. Kita selalu panggil bonggol jalan raya kan? Kalau gelaran khusus dia dalam bahasa Melayu ialah berbendul. Okey, baiklah. Apa lagi aksesori yang ada di jalan raya pada gambar tersebut? Nampak tak garisan yang berwarna hitam dan kuning? Itu ialah lintasan belang. Di hadapan sekolah kita juga ada.
Lintasan belang ini digunakan untuk pejalan kaki menyeberang jalan raya. Kenderaan-kenderaan lain mestilah memperlahankan had laju kenderaan mereka apabila di atas jalan raya ternampak lintasan belang, kerana itu menunjukkan kawasan yang selalunya ada orang melintas jalan. Boleh jelas? Okey, baiklah. Nanti cikgu pada 31 Ogos hingga 4 bulan tu, nanti mak ayah kamu ambil buku di sekolah kan? Nanti kita akan belajar menggunakan buku PKJR juga. Okey, baiklah. Seterusnya mari kita baca dialog itu. Cikgu baca, kamu dengar ya. Kawan-kawan, kita hendaklah berhati-hati semasa melintas jalan. Kita mestilah melintas di lintasan belang. Kita mesti melintas di lintasan belang. Okey, kenapa? Sebab di situ peraturan yang ditetapkan untuk pengguna jalan raya, pejalan kaki melintas menggunakan lintasan belang. Okey, apa seorang lagi rakan kita cakap? Kita lebih selamat semasa melintas di sini kerana kenderaan yang lain akan memperlahankan dan memberhentikan kenderaan mereka. Kalau kita melintas jalan raya pula, mestilah ada tata tertib. Apa itu tata tertib? Tindakan secara berhati-hati. Ketika melintas jalan raya, tidak boleh berlengah-lengah. Tak boleh jalan lambat. Kita kena pantas. Kemudian ketika melintas jalan raya, kita tidak boleh berlari. Kenapa? Ditakuti kita terjatuh dan tak sempat bangun, akan dilanggar oleh kenderaan yang lain. Kemudian, macam mana pula jika kamu kan masih kanak-kanak, betul? Golongan kanak-kanak atau golongan warga emas apabila melintas jalan raya, mestilah ada teman. Mestilah ada teman dengan orang lain. Contohnya kalau kanak-kanak mesti bertemankan dengan ibu bapa, kakak ataupun abang ataupun makcik. Golongan dewasa yang boleh pimpin tangan kamu. Kemudian boleh bantu kamu jika berlaku apa-apa ketika melintas jalan raya. Begitu juga dengan warga emas. Tahu warga emas? Warga emas tu ialah golongan orang tua yang dah tak kuat tubuh badannya. Mereka juga perlu ada teman. Contohnya anaknya ataupun ada pengguna jalan raya yang baik hati, tolong melintas. Boleh jelas? Jadi ada tata tertib untuk melintas jalan raya. Yang pertama, menggunakan lintasan belang. Kadang-kala ada aksesori lain iaitu jejantas. Tahu jejantas? Jejantas tu seperti jambatan yang dibina untuk pengguna jalan kaki dan juga pengguna sikal melintas jalan raya yang lebar dan juga sesak. Tu jejantas. Okey, ketika melintas jalan raya untuk pejalan kaki tidak boleh berlari-lari. Tidak boleh berlengah-lengah. Mesti ada teman. Kalau kanak-kanak atau warga emas atau golongan OKU, orang kurang upaya, mesti ada teman. Boleh jelas? Boleh jelas tak? Apa yang kita belajar ni? Cara melintas jalan raya dengan selamat. Okey, cara nak melintas juga. Kita mesti buat pandangan. Berapa kali nak toleh? Mula-mula tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan semula. Kenapa kita kena buat 3 kali pandangan? Kerana nak pastikan tak ada kenderaan lain yang sedang laju. Boleh jelas? Okey, baik. Sekarang kita teruskan pada muka surat 72. Lihat muka surat 72. Pernah nampak tak tu gambar apa? Apa gambar tu?
Gambar apa tu kawan-kawan? Isyarat. Lampu isyarat. Ada berapa warna pada lampu isyarat? Lampu isyarat. Bagus. Ada lampu isyarat ada berapa? Ada 3 warna. Warna yang paling atas sekali tu warna apa? Merah, kuning dan hijau. Okey, baiklah. Tutup mikrofon dulu. Okey. Baik ya. Okey, baik. Lampu isyarat ini biasanya ada di simpang jalan lebih daripada 3 arah. Lebih daripada 4 arah. Ada yang 3 arah, ada yang 4 arah. Kalau 2 arah atau 1 arah, jarang-jarang ada lampu isyarat. Lampu isyarat ni kadang-kala dia dipasang menegak batang tiang. Kadang-kala dia dipasang melintang. Kadang-kala lagi seronok. Lampu isyarat ni dia ada masa dia berdetik. Dia tulis masa dia berapa saat, 90 saat ataupun 60 saat. Kemudian ada gambar orang berjalan kaki, betul? Pernah nampak tak lampu isyarat? Pernah kan? Okey, baik. Okey, bagus. Baik, ingat ya. Lampu isyarat tetap ada 3 warna. Kedudukannya awak kena ingat. Kedudukannya tidak akan berubah. Yang paling atas warna merah, yang tengah warna kuning dan yang di bawah warna hijau. Merah untuk berhenti, kuning untuk bersedia berhenti. Kuning untuk bersedia berhenti dan hijau untuk jalan. Cikgu ulang lagi. Ada 3 warna utama pada lampu isyarat. Kedudukannya. Yang paling atas yang pertama ialah warna merah. Lihat buku awak tu. Warna merah. Kemudian yang kedua warna kuning dan yang ketiga warna hijau. Kedudukan ini tidak pernah berubah. Ingat tu ya, kedudukan ini kamu kena ingat, kena teliti, kena cam. Tidak akan berubah kerana satu hari nanti kamu akan jadi pengguna jalan raya, memandu atau menunggang motosikal. Jadi wajib patuh. Wajib patuh. Baik, sekarang kita lihat lampu isyarat. Lampu berisyarat ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Itulah warnanya. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau bergerak. Itulah gunanya. Okey, nampak ni? Warna merah berhenti. Semua kenderaan berhenti. Bersedia untuk berhenti. Warna apa? Warna kuning. Semua kenderaan bersedia untuk berhenti dan warna hijau untuk bergerak. Semua kenderaan boleh bergerak mengikut arah masing-masing. Jelas? Okey, kita teruskan lagi pada muka surat 73. Pada muka surat 73. Okey, muka surat 73. Dah. Okey, muka surat 73. Okey, pada muka surat 73 tu ada cerita. Ya, kenapa? Saya ambil air dulu. Boleh. Okey. Muka surat 73 tu. Cikgu nak kamu telitikan dulu. Cikgu bagi 2
Kita ambil air. Okey, kita teruskan lagi. Cikgu dah beri awak peluang. Jangan risau. Okey, nampak kan gambarnya terlalu penuh. Okey, jangan kelam kabut. Kamu dah makin besar. Jadi banyak maklumat yang kamu kena terima dan kamu kena faham, kena telitikan. Baik, apabila nampak gambar, kita lihat dulu gambar. Selalu cikgu cakap kan, bila pada satu muka surat tu latihan ke apa ke, surat khabar kamu baca ke apa kan, bila ada gambar kamu lihat gambar. Bila kamu faham tentang gambar, maka kamu akan mudah untuk buat latihan. Okey, baiklah. Seterusnya jom kita lihat. Beginilah caranya. Cara apa tu? Cara untuk melintas jalan raya. Boleh bagi tumpuan semua? Duduk diam-diam. Tengok buku teks, muka surat 73 dan juga paparannya. Okey, baiklah. Beginilah caranya. Puan Harlina memegang tangan anak-anaknya. Puan Harlina memegang tangan anak-anaknya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka mengamalkan 5 langkah melintas dengan selamatnya. Tadi cikgu cakap bila melintas jalan raya ada tertib, ada langkah-langkah dia. Ni Puan Harlina nak ajar kita ni. Puan Harlina ialah wanita yang berpakaian warna merah tersebut. Okey, ada 5 langkah. Dengar tu. Kita boleh buat nanti. Kita boleh praktikan dalam kehidupan seharian kita apabila hendak melintas jalan raya. Okey, yang pertama, Puan Harlina dan anak-anaknya berhenti di bahu jalan. Lihat gambar yang pertama ni yang cikgu pusing ni. Kita kena lihat anak panah ya nanti. Anak panah tu bergerak macam ni. Okay, sekarang cikgu sedang cerita, terangkan kepada kamu gambar yang pertama. Okay, nampak ni? Puan Harlina dan anak-anaknya berhenti di bahu jalan. Bahu jalan tu maksudnya apa? Di tepi jalan. Dia berada di tepi jalan. Dia tak duduk di atas jalan raya. Tapi dia berada di tepi jalan. Okey, baik. Kemudian langkah yang kedua, apa Puan Harlina buat? Okey, selepas itu mereka melihat ke kanan dan ke kiri. Macam cikgu cakap tadi, kena toleh. Pandang kanan, pandang kiri, kemudian lihat kanan semula. Okey, mari gerakkan kepala awak. Duduk tegak. Okey, duduk tegak. Bangun semua. Semua orang berdiri. Boleh berdiri? Okey, semua orang berdiri. Berdirilah. Okey, berdiri. Bangun. Konon-kononnya kita nak melintas jalan raya ni. Okey, kita dah berdiri di bahu jalan. Apa nak buat langkah yang kedua? Okey, sekarang semua orang pandang kanan. Pandang kanan awak. Ingat tangan kanan, tangan makan Okey, pandang kanan. Pandang kiri. Tengok kiri pula. Okey, pandang kanan sekali lagi. Okey, buat gaya kamu jalan. Macam mana gaya jalan? Okey, jalan ke depan. Okey, baiklah. Sekali lagi. Toleh kanan. Toleh kanan. Toleh kiri. Toleh kanan. Okey, baik. Duduk. Duduk. Semua orang duduk. Baguslah anak murid cikgu. Okey. Biarlah Hadif. Adik nak belajar tu. Okey je. Okey, nampak ya? Bukannya kamu kena pusing badan macam ni, macam tu. Tidak. Kamu hanya permukaan muka kita je. Pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Sebaik-baiknya kita mesti paras bahu kita.
Sebab kadang ada kenderaan dari belakang kanan, ada kenderaan daripada belakang kiri. Kita ada titik buta manusia ada titik buta. Titik buta tu di mana mata kita bertembung tak boleh nampak. Nanti kamu belajar sains. Apa itu titik buta? Okey? Nanti kadang-kadang kamu naik kenderaan tiba-tiba je cakap, kenapa kenderaan tu tiba-tiba ada dan terlanggar? Padahal tak nampak. Itu ialah titik buta yang kita tak nampak pada satu titik yang memang setiap orang ada titik buta. Okey, baik. Jadi langkah yang pertama bila nak lintas jalan raya, berdiri dulu di bahu jalan. Yang kedua, toleh kanan, toleh kiri dan toleh kanan semula. Lihat langkah yang ketiga. Jom kita tengok gambar tu. Ni langkah yang ketiga. Seterusnya mereka mendengar. Mendengar bunyi kenderaan yang datang. Mesti dengar. Ada tak kenderaan motor ke, motosikal, kereta, lori dan sebagainya dari arah kanan atau arah kiri atau arah depan atau arah belakang. Pejalan kaki kena berhati-hati. Okey, baik. Seterusnya, apa lagi langkah seterusnya? Lihat dia, lihat ni anak panah. Ni yang pertama, kedua, ketiga. Nampak anak panah yang berwarna merah jambu, dia berjalan ke sini. Ini langkah yang keempat. Sebelum melintas jalan raya, mereka berfikir terlebih dahulu. Mereka berfikir terlebih dahulu. Apa nak buat? Nak terus jalan atau terus tunggu? Langkah yang kelima, mereka berwaspada dan berhati-hati semasa melintas jalan raya. Berwaspada tu maksudnya dia tidak lengah-lengah, tidak berlari, tidak berbual-bual, tidak berjenaka, tak ada bergurau senda ketika melintas jalan raya. Mestilah melangkah dengan berhati-hati, tidak berlengah-lengah sebab kita ada tempoh masa pada lampu isyarat. Boleh jelas? Okey, cikgu tanya lagi ni. Melintas jalan raya ada 5 langkah. Okey, cikgu terangkan. Ada 5 langkah, 5 cara. Yang pertama, berdiri di bahu jalan. Yang pertama, berdiri di bahu jalan. Yang kedua, buat pandangan. Toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan semula. Kemudian langkah yang ketiga, camkan bunyi. Ada tak kenderaan yang datang daripada hadapan, kanan, kiri atau belakang kita? Kemudian yang keempat, berfikir nak terus melintas atau nak tunggu. Okey, kena berfikir juga. Okey, yang kelima, teruskan melintas dengan berhati-hati. Tidak lengah-lengah, tidak berbual-bual, tidak berlawak jenaka ketika melintas jalan raya. Boleh jelas? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan pelajaran seterusnya. Okey, pada muka surat 75, kita nak baca sahaja cerita ini. Okey. Ini ialah cerita. Okey, muka surat 75. Belakang tu ya. Okey, muka surat 75. Okey. Selepas ini kita nak minta baca. Boleh? Atas talian hari ni hanya membaca, meneliti sahaja. Kemudian kita nak ulang teks minggu lepas juga. Okey, baiklah. Pegang kamu punya genggam jari kamu. Guna jari telunjuk, sila tunjuk pada buku teks yang cikgu nak baca. Cikgu masih guna buku teks, belum ada buku aktiviti. Okey, buku teks muka surat 75. Okey, buku teks muka surat 75. Okey, ini ialah karangan ringkas. Okey, karangan bibliografi tentang cerik. Okey, cikgu beri kamu 2 minit untuk baca keseluruhannya. Selepas ini dengar cikgu baca
dan kamu akan baca secara bergilir-gilir. Okey, 2 minit cikgu beri. Apa itu cerik elektrik? Cerik elektrik tu kenapa? Current. Electric. Okey, dah ya? 2 minit cikgu tu sekejap je. Okey, cikgu baca, kamu dengar. Muka surat 75. Farhan dengar, Nia Alfina dengar. Okey, dengar cikgu baca. Okey, cikgu nak mula baca ni ya. Aku cerik elektrik. Kamu boleh ikut juga di rumah tu. Okey, tak perlu buka mikrofon. Cikgu mula sekali lagi. Aku cerik elektrik. Aku sebuah cerik elektrik. Aku digunakan untuk menjerang air. Aku boleh mencederakan jika tidak digunakan dengan betulnya. Begini caranya. Mula-mula buka penutup badanku. Isikan air ke dalam tubuhku mengikut sukatan. Kemudian tutup semula tudungku. Selepas itu pasangkan soket pada palam elektrik. Tekan suis elektrik dan suis badanku. Beberapa minit kemudian badanku akan panas. Air akan mendidih. Gunakanlah aku dengan cermat agar tidak mendatangkan kecederaan kepada sesiapa. Dia. Cikgu ulang lagi ya. Cikgu nak jelaskan beberapa makna perkataan. Mungkin kamu baru dengar, mungkin kamu dah biasa dengar, ibu bapa kamu sebut di rumah. Okey, cerik. Aku cerik elektrik. Di rumah ada cerik? Cerik. Ada tak cerik? Ada. Ada. Yang kita dia bentuk, ada pegang atas dia, letak di atas api air, gas ataupun dia dimasak masak menggunakan masak menggunakan elektrik. Okey, ada 2 cerita. Tapi yang ini ialah cerik elektrik. Yang ini ialah cerik elektrik yang mana ia masak air, didihkan air, jerangkan air itu menggunakan kuasa elektrik. Okey, jom. Cikgu nak terangkan beberapa makna perkataan. Okey, lihat perenggan 1. Aku sebuah cerik elektrik. Aku digunakan untuk menjerang air. Dengar ya, menjerang air. Istilah untuk masak air ialah menjerang. Okey, menjerang air. Okey, lagi terus cikgu baca. Aku boleh mencederakan jika tidak digunakan dengan betulnya. Okey, mencederakan ni maksudnya boleh mengakibatkan kita luka kerana terkena air panas ataupun luka kerana tersentuh cerik elektrik yang panas. Boleh jelas? Okey, lihat perenggan yang kedua. Begini caranya. Ni mula-mula buka penutup badanku. Isikan air ke dalam tubuhku mengikut sukatan. Kemudian tutup semula tudungku. Cara yang pertama nak guna elektrik ialah buka penutup dia. Kemudian masukkan air.
Ikut sukatannya, ikut sukatan. Tak boleh terlalu sedikit dan tak boleh terlebih banyak. Nanti akan terkeluar ataupun hangit. Tahu hangit? Sebab dia ada palam dia, ada besi dia kan. Okey, lihat perenggan yang ketiga. Selepas itu, pasangkan soket pada palam elektrik. Soket tu maksudnya plug, switch. Boleh jelas? Tu istilah bahasa. Tekan switch elektrik dan switch badanku. Tekan switch elektrik yang kat dinding dan juga pada badan cirek elektrik tu juga ada switch. Okey, jelas? Beberapa minit kemudian badanku akan panas, air akan mendidih. Okey, baiklah. Seterusnya, gunakanlah aku dengan cermat agar tidak mendatangkan kecederaan kepada sesiapa. Okey, itu ialah cerita tentang sebuah cerek elektrik. Okey, baik. Sekarang cikgu nak panggil Emir. Boleh Emir? Emir mulakan bacaan. Kena baca seluruhnya. Okey, baik. Bismillah, baca. Baca tajuk dan penuh cerita tersebut. Aku sebuah cerek elektrik. Bagus. Aku digunakan untuk menyerang air. Aku boleh mencederakan jika tidak digunakan dengan betulnya. Terus? Begini Caranya. Mula-mula buka penutup badanku. Isikan air ke dalam tubuhku mengikut sukatan. Bagus. Lagi. Kemudian tutup semula tudungku. Lagi. Selepas itu, pasangkan soket pada palang elektrik. Lagi. Tekan switch elektrik dan switch badanku. Beberapa minit kemudian badanku akan panas. Air akan mendidih. Gunakanlah aku dengan cermat agar tidak mendatangkan kecederaan. Kecederaan. Emir ulang. Kecederaan. Sebut. Kecederaan kepada sesiapa. Bagus. Okay, next. Tutup mikrofonnya. Okay, baik. Cikgu nak minta Darwish. Baca Darwish. Baca keseluruhannya. Halo, Darwish. Okay, baca. Cerita dan Baca dari buku teks. Darwish, baca pada buku teks. Okay, baca. Okay, Darwish baca. Aku sebuah cerek elektrik. Aku digunakan untuk menjerang air. Aku boleh mencederakan. Sebut. Mencederakan jika tidak digunakan dengan betulnya. Terus? Begini caranya mudah.
mula buka penutup badanku, isikan air ke dalam Tubuhku. tubuhku mengikut sukatan. Kemudian tutup semula tudungku. Selepas itu pasangkan soket pada alam elektrik. Teruskan. Tekan. Elektrik dan switch badanku beberapa menit. Kemudian badanku akan panas, air akan mendidih. Gunakanlah aku dengan cermat agar tidak mendatangkan kecederaan kepada sesiapa. Okey, bagus. Okey. Seterusnya, Fakri. Baca Fakri keseluruhannya. Aku cerit elektrik. Okay. Aku suka cerit elektrik. Aku digunakan untuk menjerang air. Aku boleh mencederakan jika tidak digunakan dengan betulnya. Caranya, mula-mula buka penutup badanku. Isikan air ke dalam tubuhku mengikut betul. Sukatan. Kemudian tutup semula tudungku. Selepas itu pasangkan Soket. pada balam elektrik. Tekan switch elektrik dan switch badanku. Beberapa minit kemudian badanku akan panas. Air akan mendidih. Bagus, teruskan. Aku dengan cermat agar tidak mendatangkan kecederaan kepada sesiapa. Bagus. Okey, baik. Seterusnya, Cikgu nak minta Farish, Luqman, Farish dan Firash. Nanti bergilir baca. Okey, baca terus. Farish dan Firash. Aku cerit elektrik. Aku sebuah cerit elektrik. Aku digunakan untuk menjerang air. Aku boleh mencederakan jika tidak diguna dengan betulnya. Begini caranya. Okey. Mula-mula buka penutup badanku. Isikan air ke
dalam tubuhku mengikut sukatan. Kemudian selepas Kemudian tutup. kemudian tutup semula tubuhku. Selepas akan soket pada palang elektrik. Tekan switch elektrik dan switch badan. Beberapa minit kemudian badanku akan panas. Air akan mendidih. Bagus. Teruskan. Gunakanlah aku dengan cermat agar tidak mendatangkan kecedera kepada si sesiapa. Sebut kecederaan. Sebut kecederaan. Okey, baik. Okey, seterusnya Firaj baca. Aku sebuah cewek. Aku sebuah cewek elektrik. Aku digunakan untuk menjeram air. Aku boleh mencederakan jika tidak digunakan dengan betulnya. Begini caranya. Mula-mula buka penutup badanku. Isikan air ke dalam tubuhku mengikut sukatan. Kemudian tutup semula tudungku. Selepas itu pasangkan soket pada palang elektrik. Tekan switch elektrik dan switch badanku. Berapa minit kemudian? Beberapa. Beberapa minit kemudian badanku akan panas. Air akan mendidih. Gunakanlah aku dengan cermat agar tidak mendatangkan kecederaan kepada sesiapa. Bagus. Okey, baik. Baik. Teks ini semua orang kena ulang baca ya nanti. Walaupun dah habis kelas, nanti kena ulang baca. Okey, sebut menjerang. Mencederakan. Itu ya. Beberapa perkataan baharu yang kamu boleh lihat hari ini ejaannya. Cerik elektrik. Soket. Okey, baiklah. Sekarang lihat terus pada muka surat 76. Semua orang lihat pada muka surat 76. Nanti ada giliran baca lagi, jangan risau. Okey, muka surat 76. Okey, baik. Cikgu beri kamu 2 minit lihat keseluruhan teks tersebut. Itu cerita tentang demam dalam perbualan. Okey. Lihat tu. Cikgu baca, kamu telitikan ya. Mila demam. Alia melawat Mila. Dah buka dah? Muka surat 76 ni. Muka surat 76. Tutup mikrofon dulu. Okey, kita baca sama-sama. Kamu baca di rumah, cikgu baca atas talian, kamu dengar juga. Nanti cikgu nak panggil beberapa orang lagi untuk baca. Tutup dulu mikrofon semua. Okey. Baik, kita baca ya. Okey, cikgu mula baca, kamu telitikan. Tutup mikrofon. Tutup mikrofon.
Okey. Kita nak belajar ni. Okey. Mila demam. Alia melawat Mila. Siapa yang demam? Mila. Siapa yang melawat Mila? Alia melawat Mila. Pernahkah kamu minum madu lebah, Mila? Tanya Alia. Tidak pernah, jawab Mila. Cubalah minum madu lebah selalu. Kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Tubuh kita juga akan sentiasa sihat. Ya, saya ingin mencubanya, balas Mila. Saya minum 1 sudu madu lebah yang dibancuh dengan air setiap pagi, kata Alia. Wah, patutlah saya lihat kamu sentiasa sihat, kata Mila. Ini perbualan antara Mila dan juga Alia. Siapa yang demam? Siapa yang demam? Mila. Siapakah yang melawat Mila? Alia. Okey, apakah yang ditanyakan oleh Alia? Alia bertanya kepada Mila, pernah tak minum madu lebah? Apakah khasiat madu lebah? Menguatkan imun tubuh badan. Mengelakkan daripada tubuh badan mudah untuk dijangkiti penyakit. Kamu semua ada minum madu tak di rumah? Ada madu di rumah? Kalau ada madu bagus. Ada. Awal pagi ambil sesudu kecil, minum. Boleh? Hari ni kita belajar banyak perkara yang baik yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Betul? Ni sekarang kita dah membaca tentang khasiat madu. Okey? Madu boleh diminum pada waktu pagi dan juga sebelum tidur juga. Gunakan air suam ataupun kamu nak terus minum saja. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak panggil Izara Sofia. Baca Izara, yang lain dengar. Mila demam. Alia melawat Mila. Pernahkah kamu minum madu lebah, Mila? Tanya Alia. Tidak pernah, jawab Alia. Cubalah minum madu lebah selalu. Kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Tubuh kita juga akan sentiasa sihat. Ya, saya ingin mencubanya, balas Mila. Mila. Okey. Saya minum 1 sudu madu lebah yang dibancuh. Setiap pagi, kata Alia. Wah, patutlah saya lihat kamu sentiasa sehat, kata Mila. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak minta Izati. Baca Izati. Demam. Mila demam. Alia melawat Mila. Pernahkah kamu minum madu lebah, Mila? Tanya Alia. Tidak pernah, jawab Mila. Cubalah minum madu lebah selalu. Kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Tubuh kita juga akan mudah
Akan sentiasa sihat. Sentiasa sehat. Lagi. Ya. Ya, saya ingin Ingin. mencubanya Ya. balas Mila. Okey, lagi. Saya minum 1 sudu madu lebah yang dibancuh dengan air setiap pagi, kata Alia. Wah, Patutlah. patutlah saya Lihat. sehat. Kamu sentiasa sehat, kata Nina. Okey, baik. Melissa, sambung baca Melissa. Mila demam. Alia melawat Mila. Melawat Mila. Pernahkah kamu minum madu lebah? Mila tanya Alia. Tidak pernah, jawab Mila. Cubalah minum madu lebah selalu. Kita tidak mudah dijangkiti penyakit tubuh kita Tubuh kita juga akan sentiasa sehat. Ya, saya ingat mencubanya. balas. Mila. Hmm. Saya minum 1 sudu madu lebah yang dibancuh dengan air setiap pagi, kata Alia. Wah, patutlah. Saya lihat kamu sentiasa sehat, kata Mila. Bagus. Okey. Seterusnya, cikgu nak minta Zakira. Baca Zakira. Mila demam. Alia melawat Mila. Pernahkah kamu minum madu lebah, Mila? Tanya Alia. Tidak pernah, jawab Mila. Cubalah minum madu lebah selalu. Kita tidak mudah dijangkiti penyakit tubuh. Kita juga akan sentiasa sehat. Bagus. Saya ingin mencubanya, balas Mila. Saya minum 1 sudu madu lebah yang Bancuh. dengan air sentiasa pagi. Setiap pagi. Setiap pagi, kata Alia. Wah, patutlah saya lihat kamu sentiasa sehat, kata Mila. Okey, bagus. Okey, seterusnya Hadif. Jom Hadif, cuba baca. Baca perenggan 1 dulu. Mila. Alia melawat Mila. Lagi. Pernahkah kamu minum madu lebah, Mila. Mila? Okey. Tanya Alia. Okey. Tidak pernah, jawab Mila. Bagus. Bala minum madu lebah selalu. Bagus. Kita tidak Mudah. dijangkiti penyakit
Penyakit. Penyakit. Okey. Penyakit. Terus. Kita juga akan sentiasa sihat. Bagus. Lagi? Ya, saya ingin Balas. balaslah Mila. balas Mila. Lagi terus. Saya minum 1 sudu madu lebah yang dibacu dengan air setiap pagi. Kata. Alia. Alia. Bagus. Lagi? Wah. Patutlah. Patutlah saya lihat kamu sentiasa sihat, kata Mila. Okey, bagus Hadif. Okey, baik seterusnya. Cikgu nak panggil Khaira Husna. Okey, baca. Khaira. Baca Khaira Husna. Tak ada? Ada nama ni? Okey, kita terus kepada Khaira. Okey, kepada Ain Kaila. Ain, cuba baca dulu. Okay, Ain. Cuba baca dulu Ain. Boleh dengar suara cikgu Ain? Kahira dan Ain. Okey, Ain. Baca dulu Ain, cuba. Okey, baca. Mila Kahira dulu. Mila demam. Kau macam tu orang tengoklah Mina demam. Apa ni? Setak ke? Mila demam. Mila demam. Lagi. Alia. Alia Merawat. merawat Mila. Okey, cuba lagi baca sikit lagi. Pernahkah Pernahkah kamu minum minum madu lebah Mila? Tanya Alia. Okey, dah cukup. Khaira, nanti baca semula ya. Nanti cikgu akan muat naik. Khaira belum lancar lagi, tak apa. Cuba lagi. Faham? Okey, baik. Cikgu teruskan dengan Ain. Ada sebutan-sebutan yang baru, betul. Ada perkataan-perkataan yang makin suku katanya ada nyanyi, nyu kan? Okey, baik. Ain Kaila, cuba baca Ain. Buka mikrofon Ain. Okey, cuba baca dulu. Perenggan pertama dan kedua tu. Ayat pertama dan ayat kedua. Baca dulu cuba. Mila demam. Ain, di mana awak? Okey, baca Ain. Mila demam. Baca sendiri. Alia. Merawat Mila. Okey, baca ayat kedua. Pernahkah ni apa bunyi ni? Kamu minum. Ni bunyi apa ni?
Emma diudu. Lebah. Mina. Tanya Alia. Okey, cukup. Baiklah. Terima kasih kepada semua yang dah baca. Ramai yang dah lancar, yang beberapa orang belum lancar ni ya. Cikgu memang tak suruh baca ya dengan Farhan. Sebab teks ini berat untuk awak. Okey, baik. Cikgu bukan membelakangkan kamu, tapi kamu ada tahap yang lain, tak apa. Semua orang ada kebolehan, semua orang boleh. Okey, tapi dengan cara masing-masing. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ni pelajaran kita dah hampir tamat ya di atas talian. Baiklah, selepas ini kamu keluar daripada Google Meet. Keluarkan nanti buku aktiviti ya, buku aktiviti dan juga modul. Kemudian layari laman web YouTube yang cikgu akan muat naik juga nanti. Okey, lengkapkan latihan bertulis. Boleh? Ada lagi nak tanya? Dua teks ini cikgu akan paparkan dalam kumpulan. Kamu guna buku teks, lancarkan bacaan. Tak perlu hantar rakaman sebab nanti cikgu akan mula buat video call ataupun memang kita kena guna Google Meet. Sebab ada paparan perkataan-perkataan yang cikgu akan gunakan. Okey? Boleh? Boleh jelas? GM kita dah nak tamat. Kita teruskan latihan bertulis secara atas talian. Okey, kamu layari guna YouTube yang cikgu akan muat naik. Boleh jelas? Boleh jelas tak ni? Okey, baiklah. Semua orang boleh tinggalkan Google Meet. Sebelum itu kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar dua perkara yang utama hari ini, betul? Ilmu kesihatan yang kita dapat, amalkan makan madu pada setiap pagi dengan air masak. Boleh? Untuk kesihatan tubuh badan. Dan yang kedua, kita belajar melintas jalan raya dengan betul. Kemudian kita belajar tentang lampu isyarat. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu.